Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti sesi perkongsian ilmu bersama saya, Madam Anis, pada hari ini. Sebelum kita memulakan kuliah pada hari ini, saya ingin mengucapkan dan mendoakan agar anda berada dalam keadaan sihat sejahtera, tenang serta bersedia untuk menerima perkongsian ilmu kita pada kali ini. Baiklah, sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini menerusi kursus SCH 2093 iaitu kursus kesusasteraan Islam ialah berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat dalam karya-karya kesusasteraan Islam. Okey, ciri-ciri yang dikemukakan sebentar lagi adalah merujuk kepada hasil-hasil penyelidikan serta juga hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh penyelidik dan juga tokoh-tokoh pengkarya dalam bidang kesusasteraan Islam. Antara tokoh yang dirujuk adalah Hazamul Jahari, Said Qutb dan Manasikana. Ciri-ciri sastra Islam secara umum adalah hasil tulisan berasaskan tauhid. Karya itu haruslah mengandungi unsur dakwah. Karya itu juga perlulah bersifat seni suci. Karya itu juga mestilah dilahirkan oleh penulis yang komited dengan pandangan hidup Islam dan sistem nilai-nilai yang diajar dalam agama Islam. Seterusnya adalah karya sastra tersebut haruslah dihasilkan dengan menggunakan bahasa dan mengandungi keindahan, kebenaran dan kebaikan mengikut estetika Islam untuk manusia. Secara mudahnya, sastra Islam itu haruslah menggunakan bahasa yang elok dan memaparkan nilai-nilai yang elok untuk dijadikan ikhtibar bagi pembentukan akhlak mulia bagi seseorang manusia. Hazami Jahari telah mengemukakan 9 kriteria yang perlu ada dalam karya-karya sastra Islam. Antaranya adalah karya tersebut haruslah menyampaikan kebenaran hakiki, merangsang orang membuat kebaikan, menimbulkan rasa kecintaan kepada Allah SWT, menimbulkan perasaan ingin berkasih sayang sesama makhluk dengan landasan-landasan yang telah diajarkan oleh agama Islam, dengan mengelakkan unsur-unsur kekejian dan juga kemungkaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah Hazami Jahari juga menegaskan bahawa karya-karya kesusasteraan Islam haruslah memiliki keindahan dan kebaikan yang hakiki bagi membentuk akhlak manusia, mempunyai imajinasi terkawal yang mana tidak mendedahkan atau tidak mendorong manusia untuk melakukan proses imajinasi yang melampaui batas sebagai manusia, khususnya ke arah kemungkaran. Baik, seterusnya adalah karya sastra Islam juga harus jelas dan mudah difahami agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kekaburan kepada pembaca, serta akhir sekali Hazami Johari juga menegaskan bahawa karya sastra Islam haruslah memiliki teknik penceritaan terkawal dan tidak dilakukan secara berlebihan. Seterusnya, kita akan meneliti ciri-ciri karya sastra Islam menurut Said Qutb berdasarkan buku Qisas al-Tasawwur al-Islami yang telah diterbitkan pada tahun 1978. Sebelum kita meneliti ciri-ciri yang dikemukakan oleh Said Qutb, eloklah kita melihat pandangan secara umum beliau berkaitan dengan sastra Islam. Sastra atau seni yang berpancar daripada gambaran Islam tentang kehidupan tidak banyak menggambarkan detik-detik kelemahan manusia dan pendedahan juga tidak meluas dan menyeluruh, merupakan pandangan Said Qutb terhadap proses penghasilan sastra Islam. Said Qutb juga berpendapat bahawa Islam tidak menolak seni tetapi tidak dapat menerima beberapa gambaran yang salah berkaitan dengan seni tersebut. Sewajarnya, seni sastra lebih menggambarkan kehidupan masyarakat mengikut gambaran Islam yang tulus dan menyeluruh. Ciri pertama yang perlu ada dalam penghasilan karya kesusasteraan Islam mengikut Said Qutb adalah ciri ketuhanan.
Hal ini kerana beliau meyakini bahawa ciri ketuhanan merupakan tunjang utama yang membawa dan melahirkan ciri-ciri yang lain. Segala gambaran kehidupan yang digambarkan oleh sastrawan hendaklah mempunyai ciri-ciri ketuhanan bagi menjelaskan bahawa alam dan manusia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dan segala-galanya kembali kepada Allah. Bermaksud, Syed Qutb menegaskan bahawa karya-karya kesusastraan tersebut haruslah menceritakan bahawa asal-usul manusia itu berasal daripada Tuhan dan akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Beliau juga turut membincangkan pengertian manusia dalam gambaran Islam dan hubungannya dengan alam serta penciptanya. Ciri kedua yang ditekankan oleh Syed Qutb dalam penghasilan karya kesusastraan Islam adalah ciri kemantapan. Hal ini kerana beliau meyakini bahawa dengan hadirnya ciri kemantapan dalam penghasilan karya kesusastraan Islam dapat membantu untuk mengelakkan penghasilan karya yang bersifat sesat dan menyesatkan orang lain. Walaupun ruang lingkup gambaran tersebut tidak mempunyai sempadan, tetapi pergolakan hendaklah berpaksikan tunjang ketuhanan. Sastrawan boleh menggambarkan gambaran yang bebas dalam penghasilan karya kesusastraan masing-masing, tetapi mereka hendaklah menekankan asas kepada paksi ketuhanan dalam apa jua keadaan sekalipun. Bagi menjelaskan ciri-ciri ini, beliau menyatakan beberapa hakikat yang perlu dicapai, iaitu dengan berpandukan kepada hakikat ini, sastrawan tidak akan tergelincir daripada landasan gambaran Islam dalam karyanya. Antara hakikat tersebut adalah terdapat 10 hakikat yang harus diamalkan oleh golongan pengkarya dalam menghasilkan karya-karya kesusastraan Islam agar karya yang dihasilkan tidak tergelincir daripada landasan gambaran Islam yang sebenar. Hakikat pertama adalah hakikat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hakikat alam daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat keabadian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat keimanan syarat penerimaan amalan. Hakikat Islam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat keutamaan manusia daripada segala makhluk. Hakikat ketakwaan garis pengukur kepada hamba. Hakikat matlamat kehidupan manusia untuk beribadah. Yang kesembilan adalah hakikat akidah pengikat perpaduan. Dan yang terakhir adalah hakikat dunia, tempat beribadah, dan akhirat, tempat balasan di atas perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berada di dunia. Justru itu, seharusnya kesemua karya-karya kesusastraan Islam haruslah mengandungi ke-10 hakikat yang diutarakan oleh Syed Qutb agar karya tersebut tidak tergelincir daripada landasan Islam yang sebenar. Ciri yang ketiga mengikut Syed Qutb dalam menghasilkan karya kesusastraan Islam adalah prinsip menyeluruh. Ciri menyeluruh menunjukkan bahawa gambaran Islam tidak dibatasi oleh sempadan tempat dan juga masa. Hal ini menekankan bahawa apa yang diajarkan oleh Islam tidak berubah mengikut zaman, tetapi ia kekal dari awal kemunculan Islam hinggalah ke akhirat, hinggalah ke hari kiamat nanti. Islam bukanlah untuk masyarakat tertentu sahaja dalam sesuatu masa, tetapi prinsip-prinsip Islam adalah untuk semua masyarakat tanpa mengira tempat dan masa. Dengan ini, tidak ada batasan untuk sastrawan menghasilkan karya-karya kesusastraan Islam dan sastrawan bebas menggambarkan perasaannya terhadap apa yang berlaku dalam alam ini selagi ianya tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ciri keempat dalam penghasilan karya kesusastraan Islam mengikut Syed Qutb adalah ciri keseimbangan.
Ciri keseimbangan adalah untuk memberi keadilan dan saksama dalam gambaran dengan tidak menggambarkan kebaikan atau keburukan semata-mata. Hal ini menjadikan bahawa karya sastra Islam haruslah mengandungi sisi negatif dan sisi positif, yang mana sisi positif itu dijadikan sebagai panduan hidup manusia dalam membentuk akhlak yang terpuji, manakala sisi negatif pula dijadikan ikhtibar dan ia menunjukkan realiti sebenar hakikat manusia yang tidak lari daripada melakukan kesilapan. Syed Qutb membincangkan beberapa bentuk keseimbangan yang boleh kita temui dalam karya kesusastraan Islam. Antaranya adalah keseimbangan antara pengabdian manusia dan cintanya kepada alam, keseimbangan antara kehendak ilahi dan perjalanan alam, dan juga keseimbangan antara kehendak ilahi dan kehendak manusia. Syed Qutb sangat menekankan elemen positif dalam menghasilkan karya kesusastraan Islam. Hal ini menjadikan ciri positif amat ditekankan oleh beliau dalam penghasilan karya. Menurut beliau, ciri positif dapat dilihat melalui dua sumber utama, iaitu positif dalam hubungan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan alam, kehidupan dan manusia. Yang kedua adalah positif hasil daripada manusia dalam ruang lingkup kemanusiaan. Beliau juga menegaskan lagi ciri-ciri positif ini dengan membincangkan hubungan positif antara alam, manusia dan kehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan berkaitan dengan ciri positif ini jelas menunjukkan bahawa Syed Qutb sangat menekankan aspek hubungan makhluk dengan Sang Pencipta. Gambaran Islam menggambarkan hubungan tersebut dengan sifat-sifat positif yang ditonjolkan melalui watak dan perwatakan menerusi karya-karya kesusastraan Islam. Perkara-perkara negatif amat ditolak di dalam Islam, namun demikian tidak bermaksud perkara-perkara negatif itu tidak boleh dimasukkan di dalam karya. Pengarang harus ingat, perkara-perkara negatif yang dimasukkan oleh karya adalah bertujuan untuk dijadikan ikhtibar. Justru, corak penulisan yang baik, tersusun dan tidak melampaui batas sangat diperlukan dalam menggambarkan perkara-perkara negatif menerusi karya sastra agar elemen positif tidak tenggelam dengan kehadiran elemen negatif tersebut. Ciri yang keseterusnya adalah realiti. Syed Qutb sangat menekankan aspek realiti kerana beliau menyedari bahawa Islam mengajar umatnya tentang apa itu realiti. Realiti menurut perspektif Islam adalah mengajar manusia berkaitan dengan yang hak dan yang batil, menggariskan perbezaan antara hak dan batil supaya umatnya tidak leka dengan fantasi dunia ataupun hanyut terumbang-rambing dengan khayalan. Justru itu, Syed Qutb sangat menekankan bahawa karya kesusastraan Islam haruslah mengamalkan prinsip realiti agar karya yang dihasilkan tidak lari daripada landasan sebenar yang diajarkan oleh agama Islam. Seterusnya, Syed Qutb juga telah menggariskan bahawa realiti menurut gambaran Islam adalah menekankan realiti hakikat ketuhanan, realiti hakikat alam dan realiti hakikat kemanusiaan. Realiti hendaklah digambarkan dengan telus dan tidak disalah tafsir agar manusia tidak keliru dengan realiti yang digambarkan melalui karya-karya kesusastraan Islam. Ilmu-ilmu yang disampaikan melalui karya sastra Islam haruslah benar dan bersifat realiti. Ciri yang terakhir yang ditekankan oleh Syed Qutb dalam penghasilan karya kesusastraan Islam adalah ciri tauhid. Menurut Syafi'i Abu Bakar, tauhid adalah paksi yang bercirikan keislaman dan merupakan pusat bagi setiap perlakuan dan pemikiran umat sehingga melahirkan pelbagai ilmu lain. Syed Qutb juga telah memberi tarifan bahawa tauhid merupakan sebagai satu model lengkap yang melengkapi seluruh
seluruh konteks kehidupan manusia, iaitu rohani, jasmani dan akal yang akan membentuk keindahan dan penyempurnaan dari segi isi, falsafah, mesis dan moral berdasarkan syariat Islam. Justru itu, karya sastra Islam mengikut Syed Qutb haruslah mempunyai elemen tauhid kerana ciri tauhid merupakan ciri yang sangat penting dalam mengajar manusia, khususnya dalam menekankan aspek akidah manusia. Sastrawan hendaklah tidak menyalahi akidah tauhid atau menggambarkan kepercayaan khurafat atau syirik dalam karya kesusastraan Islam kerana bimbang ia akan menyesatkan kehidupan manusia. Selesai sudah sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam karya-karya kesusastraan Islam merujuk kepada Hazamil Jahari dan juga Syed Qutb. Diharapkan perkongsian ilmu ini bermanfaat untuk anda. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.